Boleh nampak tak yang cikgu present ni? Boleh cikgu. Okay, hari tu kita stop kat situ lah. Hari tu ni dah. So hari tu stop ni dah kira subtopik yang terakhir lah. Application of kinematic of linear motion. Actually awak dah belajar pengamiran, pembezaan. So ni dia punya application. So ingat balik lah dia ada S, V, A. Kalau awak nak convert daripada S ke V, V ke A, awak kena buat differentiation lah, dy dx. Okay, tapi kalau dia starting dia bagi function A, awak nak tukar kepada V dan S, awak kena buat integration. Okay, so tu konsep asas dia. Then awak ada line number line. Line, graph. Line untuk cari apa sebenarnya? Dia lebih fokus kepada cari apa? Kalau number line ni biasa fokus dia kepada S. Distance. So bila S, awak lebih kepada distance lah. Okay. Tapi macam-macam lah. Contohnya kalau awak nak cari S, awak kena consider graf awak tu graf apa. Awak boleh cari daripada dua graf saja. Yang pertama memang graf S against T. Yang kedua nanti graf awak daripada V against T. Kita tak pakai graf A lah. So kalau graf tu memang graf S against T. Atau tak kisahlah graf dia macam mana. Okay, kalau nak cari S nak cari total distance. So awak kira length of arc dia ni lah. Panjang lengkung ni adalah total distance. Contoh sampai sini katakan 4. Maksudnya total distance dia akan jadi 4 plus 4. Sebab 2 kali kat sini 4, sini pun 4. So jadi 8. Tapi nanti kalau dekat V, kalau awak nak cari total distance, awak tak boleh lah kira length of arc dia ni. Ataupun dia punya lengkung dia ni. Awak mesti kira, macam mana nak kira? Macam mana kalau kita nak kira total distance tapi graf kita V? Kita kena buat? Kita kena integrate. Integrate V, awak kena ingat tadi. Kalau awak tengok balik kat sini, kalau awak integrate V, dia akan naik jadi S. Integrate V akan jadi S. So kita akan dapatlah distance. So bila kita integrate V, okay, so masih ada limit. So bila ada limit nanti awak tengoklah dia nak berapa saat. Katakan daripada 0 starting sampai 6. So 0 to 6. Okay, so bermaksud integration tu awak sedang cari area under curve. So ni area under curve. So automatic awak akan dapat S. Tapi terpulang, kalau awak berminat dengan number line, awak ada function V, awak kena tukar jadi huruf S. Awak tukarkan V ni jadi huruf S, lepas tu awak boleh buat number line. Awak kira lah daripada 0 dia bergerak ke mana, bergerak, pusing. Lepas tu awak kira berapa panjang ni. So awak still akan dapat total distance. Bermaksud untuk cari total distance ni ada dua cara lah. Kalau graf tu V, kita buat integration. Kalau kita integration dekat graf, kita convertkan V to S. Then kita integrate. Okay, so kita tengok soalan. Soalan tu application ni dia bagi satu je. So dia bagi contoh pun ringkas je. Sekejap lagi kita tengok soalan SPM lain. Okay, so Fariza starts running along a straight lane for 30 seconds. So ada 30 second. Dia pun dah bagi masa dia 0 hingga 30. Function yang dia bagi function V.
Okey, bila function tu function dia V, awak tengok soalan dia nak apa. Kalau dia kata acceleration maksudnya nak A. So A tu kat bawah. So kita buat differentiation. Lepas tu dia ada juga nak distance. Distance tadi boleh ambil S. Maksudnya nak pergi ke atas. Ataupun boleh juga buat graf V. So terpulang, ada dua cara. Okay, so yang pertama dia kata acceleration is 0. So dia nak A equal to 0. So apa kita buat? Mula-mula kita buat dV. Okay, soalan A. Buat dV dt equal to 0. Means A equal to 0. Sebab kita buat equal to 0 sebab memang dia sebut kat situ is 0. Okay. So berapa kita dapat kat sini? 0.9 minus 0.0 T. Soalan nak the time. So kita mesti last kali answer kita T . Okay, so ni awak selesaikan lah. Pindah-pindahkan dia. So T equal, ada salah kira tak? 0. Salah kira di sini. Boleh dengar cikgu? Boleh teacher. Ya, okay. Salah tulis dia 0.06. Okay, so T kita adalah 15. 15 ni unit dia second. Sebab case kat sini second ke minit. So kalau nak tulis kena tulis. Kalau tak nak tulis langsung pun okey. Dan tengok adakah dia dah menjawab soalan. Ataupun kena buat lagi pengiraan lain. Soalan kata find the time. Okay, so settle lah. Dah settle. Question A. Okay, untuk question B. Okay, untuk question B disebabkan soalan ni dia kata dia berlari satu garis je. Maksudnya memang ke depan sahaja. Kita pun dah tahu dia tak ada pusing balik. So kita boleh terus kira T sama dengan 30. Untuk kes-kes lain awak kena fikir kalau dia kemungkinan berpusing balik awak kena buat line number . Okay, so untuk kes ni boleh je kita buat T30. So berapa S kita? Kita belum lagi ada fungsi S. So apa kita buat? Kita kena integrate V. Integration untuk V adalah integration 0.9T minus 0.03 T square dt. Okay, so integratekan dia 0.9 T square over 2. Okay, ada C ke tak ada kat sini? Ada C tak? Ada Nak teacher. kena ada sebab awak tengok integration ni indefinite. Okay, so ada C. Untuk case ni, cikgu dah kata itu kalau dia tak ada sebut apa-apa hal laju awal, sasaran awal, so kita kena tulis okay, S0, T0 ataupun boleh tulis T dulu, tak kisah . Semasa T0, S pun 0, so C pun 0. Okay, so kalau C0 awak tulis balik S equal 0.45 ni dah simplify. Plus 0, so 0 kita tak tulis. Okay, dah dapat S, kita dah tahu tadi T dia 30. Okay, gantikan dia. Okay, dah dapat macam tu, kita dah boleh kira dan selesaikan, dapatlah jumlah jarak yang dilalui ialah 135.
135 meter. Meter ni ingat kalau nak tulis, tulis. Kalau tak nak tulis, kod dia kilometer nanti, awak tersalah tulis, kira salah So biarkan tak ada unit lebih baik. Okay, so tadi cikgu kata selain pada awak dapatkan function S, sebenarnya awak pun boleh terus je lukis graf V. Lukis graf V against T. Sebab awak tahu dah V tadi, awak dah tahu function. Ini O. Maksudnya boleh buat salah satu. Tadi function V adalah kuadratik Okey, kuadratik. So kita tahu kuadratik dia negatif, graf tu masam. So awak check dulu C dia, sepatutnya kena check 4 benda. Tapi untuk kes ni kita check dulu C 0. So sini starting dia. Okay, then kita nak tahu pada masa yang terakhir sekali. Kalau masa dia yang terakhir sekali, V dia berapa? So kita boleh kira kat situ. Kita boleh kira 0.930 minus 0.03. Okey, berapa Dapat berapa kat situ? Siapa boleh tolong kira? Sekejap sikit. Dapat kosong ke teacher? Dapat 0 kan? Maksud nanti dekat 30 ni pun kat sini. So kita dah tak ada isu lah. Okay, so graf kita nanti disebabkan kita nak kira area under curve. So maksimum, minimum, tak penting lah, tak penting. Okay, satu lagi yang tak penting. Dah settle lah ni. Yang T30 ni actually bila awak dapat 0 bermaksud ini adalah x-intercept. Y-intercept dah dapat. Kan cikgu kata kena ada 4. X-intercept, Y-intercept, maximum or minimum point and shape. Shape dia negatif. Okay, so untuk kes ni maximum and minimum point tak penting sebab kita nak sampai nombor tu 30. Kita nak sampai 30. So kat sini nombor dia berapa pun tak kisahlah limit tu. Okay, so kita boleh, kalau kita lorek maksudnya macam ni lah, area under curve. So kita boleh buat terus integrate 0 to 30, function dia V tadi. Okay, actually awak still buat integration macam tadi, cuma tak ada C je. Kalau tadi ada C, kali ni tak ada C. Okay, C dah tak ada sebab awak ada bracket. Okay, so macam biasa, ini boleh simplify. Sekali pandang nampak pengiraan dia macam sama macam tadi Oops. Cikgu ada salah tulis tadi ni. Aduh. Kalau nampak salah beritahu tak perasan ni. Betul tak ni? Betul ke macam ada salah? Oh, teacher. 0.06 kan? 0.06. Nanti divide dengan berapa sini? Aduh, kejap. Patutnya 0.06 divide 3 dapat 0. Kenapa dapat 0.01? Sekejap, ada salah salin tak? Sekejap cikgu cek sekejap. Salah kira ke salah tulis? Okey, 0.9. Jadi kita ambil daripada sini kan. Oh, ni soalan asal. 0.9, 0.03.
0.03. Okey, ada salah tulis lagi tak? Sekejap. Peti 3.3. Sekejap. Salah. Sorry. Ni betul dah tadi. Cikgu tengah pening ni. Okey, sekejap. 0.03. Ini kan pengamiran. Okey, betul lah tu. Yang salah kot. Betul Aduh, sorry Okey, ni integration dia tak ubah yang 0.9 tu tak ubah t square over 2, 0.03 t cube over 3. Okey, so simplify jadi 1. Okey, so bila awak masukkan nilai sama je macam kiraan kita tadi. Okey, tengok tu kenapalah hari ni macam. Okey, so yang 0 tu perlu tak masukkan. So tengok nilai dia lastly akan jadi 0 kan. Okay, actually 0 ni boleh tulis 0 sahaja. Kalau boleh tulis 0, at least tulis 0. Jangan tak tulis langsung bermaksud awak still buat kiraan minus kat sini. Okay, kalau siapa yang rajin lebih dia kena buat lah yang ni. 0 tu. Tapi kalau dia dah ada parti, dua-dua tu ada huruf T. So kita boleh dia tulis 0. Menunjukkan kita tahu konsep dia tolak 0. Okay, so still akan dapat jawapan yang sama 135. Okay, cuma kalau standard SPM kebanyakannya kita akan pakai integration lah ni, integration untuk graph. Okay, so cikgu bagi soalan tadi. Ambil soalan tadi kan cikgu bagi tu. Yang untuk offline dia. Ada teacher. Ada teacher. Okay, dah dapat jawapan semua tu? Yang adalah yang tak dapat buat sikit teacher. Okay, so sekejap kita tengok. Okay, teacher. Jom. Ada yang dapat, ada yang tak dapat kot. Okay, so untuk question yang panjang macam ni, nanti question dia memang macam ni lah lebih kurang untuk 10 mark. Okay, cuma kita tak pastilah dia nak masuk kertas 2 tu bahagian B ke bahagian C. Dan adakah dia boleh dipilih? Sebab bahagian B dengan C tu boleh pilih kan, ada yang jawab, ada yang tak payah. Sebab untuk standard baru ni kita anggap semua soalan tu kena tahu. Dan mana yang awak rasa senang, awak jawab nanti. Okay, tak tahu lah nampak ke tak ni kejap. Okay, so dia kata a particle ni dia akan cerita dululah particle ni move along a straight line. Biasanya mesti straight line lah. Lepas tu mesti pass through a fixed point O velocity. Okay, so dia starting dengan V. So kena check betul-betul. Kalau dia starting dengan V, bermaksud soalan tu ada tak huruf A dengan S. Okay. So untuk case ni awak tengok, first kali awak kena cuba dapatkan okay, value of P ni nanti kita tengok dia duduk kat mana. Value of P ni duduk dekat huruf V. Okay ni. Time interval, maksudnya ada range. Okay, kemudian dia kata velocity of the particle decreasing. Okay, so apa keyword awak kat sini? Laju menyusut. Laju menyusut. So awak boleh bayangkan graf awak, graf V, graf T. Okey, kat sini laju menyusut kat sini. Laju yang sini laju menaik. Sini laju maksimum, lepas tu menyusut. Kalau awak letak satu tangent dia akan jadi apa kat sini? Dia akan jadi dV dt. So kita nak labelkan dia sebagai apa? dV dt ni apa kita panggil? Huruf dia jadi apa? A ke? Oh, jadi A kan? Jadi A. Okey, A menyusut bermaksud berkurang negatif.
Okay, so tu dia punya label. So bermaksud nanti awak ada huruf B, awak mesti convert jadi huruf A. Mesti convert. So nampak ada simbol less than, itulah interval dia. Time interval dia nanti duduk dekat bahagian less ni. Simbol ni menunjukkan bulan. Okay, tu dah dapat hint dia untuk B. Untuk question C, dia kata ni stop instantaneously. V sama dengan Ni cos. graf awak V. Dia berhenti sekejap kat sini. Kat sini dia berhenti, bermaksud kita kata sekejap ni naik. V equal to 0. Kalau berhenti seketika mesti V equal 0. Bermaksud hal laju tak ada. Hal laju tak ada. Hal laju tak ada. Okay, dan yang last sekali dia kata total distance. Okay, first 3 second. So awak tak tahu 3 tu sampai sini ke, sampai hujung ke, kita tak tahu kat mana. So biasanya kita akan lukis graf lah. Okay, so kita akan start dengan soalan. Salin dulu V dia. V equal PT square minus 6T. Okay, untuk dapatkan huruf P tu, awak tengok dia ada bagi beberapa ayat kat situ. Dia kata acceleration of particle 18 when T equal to 3. So dia bagi idea kat situ A. So nak tak nak awak terus je buat A. Ni ke bawah. So bila nak buat A bermaksud dV dt. Okay, awak pun buat dV dt ialah dapat 2P T minus 6. Okay, so awak pun berjaya dapat huruf A equal to PT minus 6. Kalau perhatikan kat sini macam nampak ada 3 unknown. Okay, tapi 2 unknown dia dah bagi. A dengan T ni dia dah bagi. Ambil balik ayat dia. A dia 18, T dia 3. Okay, so ni ganti 18. T dia ganti dengan 3. So biasa dia akan kalau 3 unknown, 2 unknown dia bagi. Okay, so awak boleh kira lah. 18 tambah 6, 6P. So 6P equal 24. So dapatlah P equal to 4. 4 ni jangan label lah second ke apa, dia actually adalah pemalar. Okay, so 4 sahaja. Okay, boleh untuk question A. So pergi ke question, kalau tak faham tanya terus Okay, question B tadi kita dah bagi tahu. Sebab tu kena bagi tahu awal-awal. Kita bagi tahu A less than 0. So awak punya A tadi 2PT minus 6. P tadi kena ganti balik 2 times 4 T minus 6. So awak akan jadi 8. Lepas tu awak dah takrif tadi A less than 0. Okay, so buat 8 T minus 6 less than 0. Okay, so awak akan dapat time interval kat situ. 6/8, simplify jadilah, okay berapa tu? 3/4. Okay, ni kita dah panggil T, dah menjawab soalan. Soalan memang nak T. Cuma sekarang ni, okay kita kena tahulah sekarang ni masa yang diambil tadi apa soalan dia? The time interval in second, okay decreasing. Sebab kita sekarang ni tak tahu graf dia macam mana Sekejap check. Okay tadi. Okay, macam mana awak nak boleh tambahkan dia punya jawapan macam ni? Macam mana kita nak tambahkan 0 tu? Macam mana kita boleh tahu 0 tu pun termasuk? Macam mana kita nak tahu 0 tu termasuk? Siapa ada idea? Buat graf ke teacher?
Mungkin, tapi kita belum sampai soalan yang melibatkan graf tu, nanti soalan D kan. Okey, katakan yang ni awak memang tahu dia less than 3/4. Kemungkinan dia ada in between. Okey, so A less than 0, pecutan negatif. Pecutan negatif. Okey, boleh tak kita kata pecutan tu kurang daripada 3/4 sahaja? Bermaksud nanti kalau awak ada part CX nanti kan part CX kita T. Boleh tak kita ambil pecutan tu sampai ke number-number yang negatif? Katakan kosong kat sini. Boleh tak kalau kita kata less than bermaksud sini semua nombor-nombor sebelumnya termasuklah number negatif. Boleh ke tak ambil negatif untuk T? Untuk T kalau awak takrifkan more, kalau more okey, kalau more lebih. Kalau kurang ni bermaksud boleh tak nombor negatif? Tak boleh. Tak Tak boleh. boleh. So awak kena stop dekat 0. 0 ni macam penghadang dia lah. Untuk pastikan dia tak ada value negatif. Okay, so question C tadi. Dia kata stop. Okay, stop tu bermaksud V0. Tak ada hal laju Kalau stop tak ada hal laju. So ambil function V awak tadi. PT square minus 60. PT square minus 60 equal to 0. P tadi ganti balik dengan 4. So ingat kalau P awak salah daripada awal nanti semua jawapan awak akan hilang satu markah. Tapi cara kerja dapat markah lah. Kalau awak masih teruskan katakan number ni awak letak number 3, awak still akan dapat markah. Sebab kalau tidak habislah markah awak 10 tu Sebab soalan A tu P, nanti kat soalan B guna lagi P, soalan C guna lagi P. P tu macam pembawa markah. Dia akan tolak-tolak sikit markah tapi boleh teruskan. Cara kerja boleh teruskan. Okay, so kat sini nampak kuadratik, terpulang. Nak guna mode equation ke nak guna CFA je Kalau sini boleh guna CFA 2T. Okay, so balance dia 2T minus 3. So 2T equal to 0, satu lagi 2T minus 3 equal to 0. So awak dapat T equal 0, satu lagi T equal 3/2. Okay, so adakah soalan minta T? Cek balik. Kalau soalan minta T kita stop. Tapi kalau dia minta benda lain kena teruskan. Dia kata find the time. Okay, so settle lah. Memang dia minta time. So kita boleh stop sampai time Cek. Okay, so adakah dua-dua ni boleh jadi jawapan? Dua-dua ni kita kira sebagai jawapan ke tak? Ya, Ataupun kira. Dua-dua ni sebagai jawapan Maksudnya Zarah tu dia berhenti seketika ada 2 kali lah. Okay, dan question D tadi. Question D last kali total distance. Okay, first 3 second. First 3 second. So awak sekarang tak ada langsung pasal huruf S. Kalau awak nak lukis graf S macam menambah kerja lah. Awak ada V V tadi cikgu ambil balik 4T kuasa 2 tolak 6T. Total boleh daripada graf V atau boleh daripada graf S. Graf S memang senang, nanti awak boleh kira je panjang graf. Tapi graf S ni kalau awak buat, awak kena integrate yang ini. Awak boleh bayanglah bila awak integrate 4T square akan jadi 4T cube kuasa 3. So nak lukis graf kuasa 3 tu risiko sikit. Sebab kuasa 3 graf dia kubik. So kita state dengan graf kuadratik. Okay, so kita pun buat graf kuadratik. Graf kuadratik itu cikgu kata ada beberapa perkara lah. Untuk kes ni, kita tak tahu Zarah tu bergerak sehala ke tak, kita kena buat graf. Graf yang kita kira dia ada bagi range masa tak tadi. Dia nak 3 second je kan? Okay, sampai 3 second je. Okay, first kali shape dia positif ke negatif tadi shape?
Shape dia smile kan? Okay, then dia punya x-intercept dia berapa? Kosong. Tadi dia dapat dia ni. Oh, 0 x-intercept. dengan Okay. 3/2. Sorry. Okay, dapat 0 dengan 3/2. Okay, C dia 0. Dan maximum minimum point ni, okay. Wajib ada ke tak untuk kes ni? Wajib ada tak? Tak. Wajib. Wajib Sebab awak punya integration ni, awak refer nombor-nombor ni paksi X ke paksi Y? Oh, okay. Paksi X je kan? Okay, so macam tak perlu pun tak apalah. Cuma satu lagi tambahan, awak kena tahu pada masa 3 second, V awak berapa sebab awak nak plot. Kalau tidak nanti graf awak, sini 0, sini 1.5 tadi 3/2. Graf awak macam ni. Sedangkan kita nak sampai 3 second. So dia nak stop kat mana? Kita kena tahu yang tu je lah. Kita nak tahu dia nak stop sampai mana tu Okay, so kejap. Okay, so bila 3, T equal 3, awak boleh kira 4 times 3 square minus 6 times 6 3. Okay, dapat berapa kat situ? Dapat positif ke negatif? Positif. Positif apa? 18 kot, tak silap. 18. Okay. Okay, so actually 18 ni pun tak penting, cuma kita tahu dia positif. Okay, graf kita tadi positif. So macam ni. Lepas tu dia sentuh kat sini 1.5, dia naik lagi kat positif. Okay, so biasa graf ni pembantu je markahnya tak berapa nak ada. Okay, sini kita kata 3. Ini macam tak seragam sangatlah skala ni Patutnya lebar lagi ni. Sekejap. Sini 1.5. So, okay, awak nak first 3 second. Bermaksud awak kena kira luas di bawah graf yang ni dengan yang ni. So, kena kira 2 kali ni. So, kena kira 2 kali luas A dengan luas B. Bolehkah kita nak ambil 0 to 3 terus? Tak boleh. Okay, apa reason kita tak boleh? Teacher, kalau buat triangle tak boleh? Formula triangle je untuk B tu. Ini bukan triangle, yang B ni triangle ke awak rasa? Ya kot. Bukan sebab dia tak straight line. Sebab dia curve sebenarnya, cuma awak nampak cikgu lukis straight kan. Okay. Dia curve. Okay. So boleh, isu dia ni je, boleh tak nak buat 0 to 3? Nak kira luas ni totalkan terus AB. Ke kena buat asing-asing, 0 to 1.5, lepas tu 1.5 sampai 3. Boleh teacher boleh buat Hari tu sama. cuba 0 to 3 tak boleh. Reason kita sebab nanti luas A dapat negatif. Luas B awak akan dapat positif. Hari tu dah bagi tahu dia paksi X luas positif. Masa awak belajar integration. Kalau dia bawah paksi X nanti awak dapat negatif, kena letak apa? Modulus. So kat sini je lah kena hati-hati Sebab kalau awak buat direct nanti awak dapat jawapan lain Okay, so untuk dapatkan total distance first 3 second, awak kena buat 0 to 1.5 cikgu tukar 3/2 tu. Function V 4t square minus 6t dt. Okay, plus 1.5 to 3 4t square minus 6t dt. Okay, satu kena letak modulus. Yang first kena letak modulus sebab awak tahu graf ni graf negatif nanti. Kalau tidak bahaya, katakan awak kira-kira awak dapat negatif 4. Sini awak kira 2, awak akan dapat negatif 2. Tapi kalau awak dapat modulus, awak akan dapat 6. Beza jawapan. Sebab tu kena letak modulus. Okay, so kita buat kiraan sekali je lah. Sama je macam kita kira biasa. 4t square akan jadi 4t cube over 3 minus 6t square over 2.
Okay, lepas tu jangan lupa limit dia 1.50 plus. Okay, ni modulus. Modulus ni nak letak last pun tak apa. Kalau awak rasa mengganggu banyak bracket, letak last. Tapi takut terlupa kalau last Okay, 4t cube over 3 minus 6t square over 2. 0, sorry. Ini 1.5 dengan 3. Okay, so awak kena ganti macam biasa Ganti untuk dapat markah. Tapi boleh je tak nak kira Sebab cikgu dah ajar hari tu boleh kira yang ni, boleh kira guna kalkulator. Boleh setting kat kalkulator awak. Tapi ganti kena ganti untuk dapatkan markah. Ni cikgu dah simplify 6 dengan 2 dapat 3. Okay, minus 0 jangan lupa. Ni satu bracket yang pertama. Ada modulus. Okay, lepas tu tambah dengan benda yang sama. Cuma penggantian dia ada 2 kali. Okay, so untuk kes ni cikgu akan buat. Gantikan dulu 3 Adik kepada mama kan? Dia kepada adik. Kalau ini kepada adik je. Yang ini kepada adik. Kalau saya kata adik. Okay, memang nampak panjang tapi sebenarnya ganti sahaja, ganti. Tapi boleh tak nak kira? Boleh tak awak tak nak kira yang panjang awak tulis ni? Ni yang panjang ni, satu baris yang ada modulus dengan ni, boleh tak nak kira tapi nak tulis jawapan terus? Boleh maksudnya awak terus je kira kat kalkulator, awak terus dapat 13.5. Boleh, memang markah dia terakhir kat sini. Dekat sini yang 2 nanti K not, nanti N pun not. Walaupun jawapan awak betul, awak tak ada huruf K ni, kaedah awak tak ada, K kosong, N pun kosong. So 3 markah hilang. So baik ganti tapi tak larat nak kira. Kalau siapa yang gagah nak kira okey je, dia kira hati-hati tulis. Siapa yang kira satu-satu dia patutnya dia dapat 9. Betul ke tak? Sekejap, dia dapat berapa sepatutnya? Yang ini dapat 2/1/4 tu. Cuba check siapa yang kira tu satu-satu dia dapat tak ini. Bukan negatif 2/1/4 ke teacher? Bukan Tadi kan ada modulus kan? Oh, dia ada modulus. Okey. Ni maksudnya dah buka modulus kan ni. Okey, so dapatlah yang tadi cikgu tulis tu 13.5 boleh. 13/1/2 boleh. Boleh juga 26/27/2. Semua ni betul. Teacher, kalau guna number line pun okey kan? Number line okey juga tapi awak kalau awak nak guna number line cikgu tunjuklah untuk yang first ni Okey. Or tak nak guna graph. Okey, awak rasa nak guna number line, awak kena start buat jadual kan? Jadual awak sampai nombor berapa? 3. 0, 1, 2, 3. Tapi kat sini S. So S awak dah ada belum? S awak kena integrate 40 dia. Sekejap cek balik. Teacher, berapa dia punya function? Kan yang apa tadi? Kan yang stop instantaneously tu kan, yang 1.5 tu. Kan betul tak? Itu kan maximum point graph tu kan? Like bila number line tu dekat titik maksimum tu, time dia pusing. Macam dia duduk kat number line tu, titik dia 1.5 tu. Yang question B tadi. Question B tadi.
Kejap, equation C. Stop instantaneously. Berhenti seketika V awak kosong. V kosong kat sini. Oh, bukan dekat. Kalau yang dekat sini V maximum atau V minimum. Okey, faham. Kalau dia graf kita V, sebab kena tengok graf. Graf memang dekat tu. Kalau graf awak, sekejap cikgu besarkan sikit. Okey, kalau graf awak F, kalau kata graf awak tadi macam ni tapi graf kita S dengan T, kat sini kita kata ds dt equal to 0. V equal to 0. Kat sini pun sama, berhenti seketika. Okey, betul kan? Dia berhenti seketika tapi kat sini sesaran maksimum. Maksudnya maksimum displacement. Dekat sini ni ada 4 ayat dia ni. Kalau graf kita S. Tapi sekarang kalau graf awak V, dekat sini V, oh ni bukan maksimum ni minimum V minimum. Kalau buat dv dt equal to 0, awak akan dapat A yang equal to 0. Acceleration dia yang sifar. Okey, kena bezakan sikit lah. So kat mana dia berhenti seketika? V0. Okey, sini V0. Sini pun V0. Sebab graf awak pasal V. Boleh ke? Boleh teacher. Okey, cuma untuk kes kalau nak buat line number tadi. Okey, kalau nak buat line number kena ambil balik function V 4T2 tolak 6T 4T2 tolak. Okey, awak terpaksa lah integrate kat sini. Bila awak integrate nanti ada C. Kita tak pernah integrate lagi ni kan? Ke dah pernah? Yang 3 dah tadi. Tak pernah lagi kan? 1, 2 belum. Oh dah. Yang 3 dah. Yang lain belum. Kita dah pernah buat? Tak lama. Kita macam tak pernah buat S je. S tak ada A, V. Oh tak teacher, yang soal yang cara yang graf tadi. Yang tu. Untuk Oh, tu ada. ni kita anggap kita tak buat graf ni. Anggap tak buat graf, so S kita akan jadi 4/3 T cube 3T square. Okey, awak jangkakan C dia berapa? C dia 0 lah kan? Sebab dia tak ada bagi apa-apa cerita pasal S. Dia tak ada bagi cerita pasal S, so boleh kata T0, S0, C0. Okey, so C0 tak ada. Okey, sebab dia tak ada bagi cerita pasal S. Dia bagi tadi pasal A kan? Okey, so habis kita pun kira lah kalau T0 sini dapat 0. Kalau T1 dapat berapa? Kena kira lah 4/3 times 1 cube minus 3, 1 square. Berapa? 4/3 tolak 3. Dapat negatif. Sekejap bukan. Dapat negatif 5/3. Okey, negatif 5/3 ni maksudnya dia bergerak ke kiri O Okey, lepas tu ganti pula 2 tengok dapat berapa? Okey, kalau ganti 2 dapat berapa? Dapat negatif ke positif? Dapat negatif juga. Negatif 4/3. Negatif 4/3. Ke depan kan. Dia masih lagi ke kiri O lagi. Kalau 3, dia masalah kalau garis nombor 9. 9. Dia masalah garis nombor ni bila dia suka bagi dapat jawapan tu dalam bentuk perpuluhan. So ni awak punya O, ni awak punya S. Awak starting dekat sini, maksudnya sini T0. Dia berada atas titik O. Okey, masa T1 negatif 5/3 ni kalau perpuluhan dia berapa? Dia banyak teacher dia punya tu. Itulah nak tahu dia 5/3 dengan 4/3. Negatif 1.67. 67. 67 lebih kurang yang ni negatif
1.33. Okey, bermaksud dia lagi jauh lah. Okey, so dia dekat sini T2, sini negatif 5/3. Okey, lepas tu dia dah start patah balik. Kat sini negatif 4/3. Kat sini masa dia 3 saat. Okey, ni tadi pergi ke sini, pusing balik. Okey, then dia pergi sampai 9 unit ke kanan. Ni T yang ke, ni T2 T1, T2. Okey. T1, T2, T3. Okey, so macam mana nak tahu jumlah jarak kita? Kita boleh, ni bahaya sikit. Sebab kat sini pusing ni tak tahu kat berapa ni. Macam mana orang nak tahu dia pusing kat 5/3 ke tak? Adakah dia pusing kat sini? Macam mana kita nak tahu adakah dia pusing kat situ ataupun kat sini ada nombor lain sebenarnya? Maximum point dia. Okey, so cara dia ialah awak kena buat DSD. Ya Allah. Okey, kena buat. Kalau nak check sebabnya awak tak tahu dia pusing kat mana. Awak kena buat yang tu kat sini. Ya Allahu Akbar. Kena try DSDT. Sebab awak tahu turning point tu maximum or minimum point. So kalau DSDT kosong tadi sebenarnya V lah kan? Betul tak? V Betul, kosong. teacher. Okey, V kita tadi dia macam berpatah-patah balik dah ni. V kita tadi 4T kuasa 2 tu kan? Sekejap. Ya, komputer cikgu ni. Kita dah pernah buat kan untuk kes ni? Kita akan dapat berapa tadi? Kosong dengan 1/1.5. Maksudnya masa T kosong dengan T 1.5. Okey, maksudnya awak perasan tak kat sini tak ada pun T 1.5. Awak ada T1 dengan T2. So awak kena ekstra tambah lah. Kalau T sama dengan 1.5, berapa S yang awak kena kat sini? Okey, kalau T awak 1.5, S awak berapa? Awak kena kira pula. Awak kena buat benda tu. Kalau guna garis nombor kena buat 4/3 darab 1.5 kuasa 3 tolak 3 1.5 kuasa 2. Okey, kena kira. Sebab kita nak tahu berapa panjang dia pusing tu. Okey, dapat berapa? Cuba kira. Dapat teacher. Berapa? Dapat 13.5 kalau total semua. Dan jangan total lagi, nak tengok ini je dulu. Yang ni negatif 2.25. Okey, bermaksud kalau awak nak plot kat garis nombor nanti sini negatif 2.25 lah. Okey, so jumlah panjang perjalanan ni adalah yang warna kuning tu 2 kali ni sama panjang kan? So total distance awak akan dapat negatif tu jadikan dia positif lah sebab kita tahu dia punya distance mesti positif. Negatif tu nak bagi tahu sebelah kiri je. Okey, so 2.25 tambah 2.25 tambah 9. Okey, adakah dapat sama dengan tadi 13.5 kan? Sama. So sama. So sekarang terpulang kepada awak. As long dia tak highlight kat situ mesti guna graph, awak boleh guna apa-apa kaedah lah. Ada 2 je lah kaedahnya. Integration ataupun ni line number ni. Okey, macam mana? Tajuk ni kalau ikut dah habis Cikgu punya kelas berapa tau? 10, 11. Habis lah cepat ni. Okey. So boleh itu? Maksudnya sekarang ni kita nak buat kesimpulan. Kesimpulan dia kalau ikut textbook awak ni, dia ada bagilah beberapa keyword kat situ kan. Tapi keyword dia ni sangat sikit lah. Cikgu ada bagi awak satu page itu yang Melayu itu tempat buat MBI. Okay, so yang ini contohnya yang SVA ni sama je macam cikgu ulang 10 kali tu. SVA, displacement, velocity, lepas tu nak convert ke bawah mesti buat D, dy dx, ds dt macam tu
Kalau nak convert ke atas mesti buat integration. Okey, lepas tu apa-apa sahaja yang dia cakap initial ni, maksudnya halaju awal, saran awal, semuanya awak kena kata T0. Melainkan dia beri halaju awal 8 ms negatif. Kalau soalan kata V, initial V ni, initial velocity dalam soalan is 8 ms negative 1. So awak tak boleh lah kata awak, maksudnya T0 tapi awak kena ada V yang asal, V 8. Tapi kalau dia tak bagi tahu yang ini, dia tak ada bagi tahu apa-apa, so semua pun 0 untuk C lah tu Okey, kalau minimum displacement, maximum displacement, ini semua cikgu tak galakkan hafal macam ni. Cikgu galakkan awak hafal saja graf S dengan T, graf V dengan T. So bila awak hafal graf ni, awak tahu graf, awak buat je graf yang rupa dia sama. Tak apa. So awak tahu sini apa maksud dia. Kebanyakannya kita akan pakai dekat ni, maximum minimum tu Okey, cuba sebut kat sini kita kata apa yang dekat graf S. Tangent ni apa yang maksimum kat sini? Velocity ke displacement? Yang tu Velocity teacher. Tengok tu graf ni, graf S. Maksudnya koordinat ni adalah S maksimum. S maksimum. Tapi kalau awak buat ds dt, awak dah dapat huruf lain. Huruf dia dah jadi V. Boleh tak awak kata V maksimum kat situ? Tak boleh. Tak boleh awak kata V awak 0 kan? Sebab kecerunan graf, awak sedang cakap pasal kecerunan. Tadi S tadi awak cakap pasal nilai koordinat maksimum. Tapi masa awak cakap ds dt, awak sedang cakap pasal tangent. Tangent ni kecerunan. Kecerunan dia kosong. So V bukan maksimum, V0. V0 ni yang tadi tu, yang stop instantaneously Maksudnya dia berhenti seketika dekat sini. Okey, bila awak pergi pula dekat graf V, awak nak cakap koordinat paling tinggi ni, awak kena cakap V maksimum. Tapi masa awak sebut tentang garis lurus ni, awak sedang cakap dV dt. Awak kata kecerunan dia 0. So A dia 0. Kecerunan sifar, A dia sifar. Bermaksud pecutan kosong. Kecerunan maksudnya halaju pada halaju maksimum, pecutan kosong. Okey, so awak tengok ayat cerita kat sini. Sama je dengan cerita graf Okey, minimum displacement bermaksud S minimum, S maksimum, V kosong. Nampak? Pada perkataan S maksimum, kalau graf kita senyum, nanti S kita minimum lah. So V kosong. Okey, dan sebaliknya pada graf V. Kalau velocity yang maksimum, A dia kosong. Velocity maksimum, A kosong. Sebenarnya kalau awak boleh hafal cerita graf ni, awak memang boleh jawab soalan ni lah. Sebab cerita graf ni nanti dia semua pakai pasal graf ni. S maksimum. Cuma nanti kalau dia kata V apa? Kalau dia ada sebut kalau dia ada sebut particle tu, particle move to right, awak kena buat V more than 0. Okey, maksud zarah bergerak ke kanan, halaju meningkat. Kalau move to the left, halaju menyusut. Okey, itu ada sikit perkataan yang kena tambah lah. Kalau move to right, kena halaju positif. Awak kena ingat tadi halaju positif dia bergerak ke kanan, halaju negatif bergerak ke kiri, halaju kosong berhenti seketika. Cuba main dengan term-term yang ada tu. Okay, so cikgu stop dulu kelas. Exercise kan cikgu snap
snap gambar kejap. Ini ada tak handle. Teacher, yang move to the right to the left tu senang guna number line sebab kan macam Tak boleh sebab ini dia boleh. tak cakap O kan, ada sebut O tak? Tak ada kan? tak ada. Maksudnya dia tak ada kaitan dengan S, ni pasal V. Alright. Ini maksudnya atas ni partikel ni sebenarnya move to the right kalau graf V lepas tu dia stop, dia maksimum, lepas tu dia move to the left. Actually move to the right ini maksudnya laju dia bertambah lah ni. Bila laju bertambah kecerunan positif. Kecerunan, maksudnya tangent dia positif. Kita boleh kata juga dia apa? Pecutan positif. Kalau yang laju berkurang, pecutan. Pecutan dah negatif. Okey. Untuk yang hari ni, esok actually cikgu still ada appointment klinik. Cikgu akan bagi tahu balik kelas nak ganti pukul berapa ke ataupun nak buat aktiviti berkumpulan Awak pilih mana, nak ganti ke? Sebab tajuk ni dah habis, cikgu nak bagi kerja berkumpulan. Kumpulan pun okey je. Saya bagi soalan, lepas tu awak bincang dalam grup. Lepas tu, macam hari tu lah. Buat dalam grup, lepas tu nanti hantar. Okey, untuk hari ni buat soalan nombor 3 je dulu. Yang esok tu cerita lain lah. Okey. Hari ni soalan 3 sahaja. Boleh Boleh teacher. 3A juga. Okey, terima kasih. 3A. Okay, Nampak macam bulan. 3A tu dah banyak. Okey. 3 je. Dia Alright, maksudnya ni untuk 10 mark ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you teacher. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Teacher. Teacher.